Daripada Abi Bakrah, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang Islam berperang ataupun bertempur dua orang ini dengan pedang masing-masing, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh itu berada dalam api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Nazir Masjid, yang dihormati ahli jawatankuasa, tuan imam, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita melapangkan masa di rumah Allah Taala ini, menaikkan kewajipan kita sebagai orang Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan menjadikan kita orang yang istiqamah dalam melakukan amal kebajikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung kuliah kita di sini dalam ringkasan hadis Sahihul Bukhari. Hadis yang kelima, an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Idza taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Daripada Abi Bakrah, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang Islam berperang ataupun bertempur dua orang ini dengan pedang masing-masing, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh itu berada dalam api neraka. Faqultu ya Rasulullah, maka Abi Bakrah berkata, wahai Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Ialah ya Rasulullah, yang memanglah yang patut masuk neraka itulah orang yang pembunuh. Ini orang yang dah bunuh ni, kenapa dia juga masuk neraka? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Kerana dia ni pada asalnya dia pun nak membunuh kawannya, tetapi dia kurang bernasib baik, dia dulu terbunuh. Maka di atas niatnya itu, maka dia dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana Islam menolak segala bentuk permusuhan, khususnya dalam kalangan umat Islam. Kerana permusuhan ini membawa kepada implikasi yang tidak baik. Secara khususnya, secara literalnya daripada hadis ini menyebutkan orang yang bergaduh ataupun orang yang mengangkat senjata masing-masing ingin membunuh kawan masing-masing. Dan kawan yang tak bernasib baik itu lagilah kerana dia mati awal. Kan? Dan orang yang mungkin yang membunuh itu mungkin sempat lagi lah kot bertaubat selepas daripada itu. Tapi apapun kedua-dua perkara ini diharamkan. Apapun yang membunuh ataupun yang terbunuh ni, kata Rasulullah, kedua-duanya dimasukkan ke dalam api neraka disebabkan oleh pergaduhan, permusuhan
yang tak sepatutnya berlaku dalam kalangan umat Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu di dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergaduhan yang membawa kepada mengangkat senjata ini, khususnya pedanglah pada masa itu, merupakan perkara yang biasa didengari. Sehinggalah kita melihat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berlaku banyak siri peperangan yang berlaku pada zaman baginda Rasulullah. Ada 3-4 peperangan yang besar. Peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Ahzab, peperangan Hunain, Fathu Makkah, adalah tak sampai 10 peperangan yang besar. Tetapi keseluruhan yang melibatkan peperangan, yang melibatkan misi ketenteraan, hantar ketumpukan tentera, melibatkan 47 misi keseluruhan sepanjang hayat baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana berada di Madinah, 47 kali. Rasulullah menyertainya 27 kali. Maknanya perkara yang biasa berlaku pada masa itu, sesuai dengan zamannya pada masa itulah. Namun pada masa kini peperangan tidaklah banyak dalam bentuk mengangkat senjata. Mungkinlah berlaku dalam musim sekarang ini, Ukraine bergaduh dengan Soviet sekarang inilah. Adalah beberapa peperangan yang sebelum ini antara mereka dan juga di Timur Tengah adalah berlaku. Tapi mungkin tidaklah sekerap berlaku pada masa dulu. Yang banyak berlaku pada masa kini ialah peperangan secara maya. Peperangan secara maya. Yang dia punya klimaksnya mungkinlah peperangan ataupun mengangkat senjata. Tetapi dia bermula dengan perbezaan pandangan. Apabila kita mempunyai medium untuk berkomunikasi, maka kita menggunakan medium ini, tetapi kadang-kadang dan memanglah nature je manusia ini berbeza pandangan dalam banyak hal dan banyak keadaan. Tetapi apabila pandangan itu gagal diuruskan dengan baik, maka dia akan membawa kepada perselisihan. Apabila perselisihan itu gagal diuruskan dengan baik juga, akhirnya dia membawa kepada pergaduhan. Pergaduhan itu mungkin akhirnya tidaklah mungkin sampai bertumbuk, tapi kadang-kadang setengah-setengah tempat boleh bertumbuk juga. Dan mungkinlah kemuncaknya mengangkat senjata dan berlakunya kepada peperangan. Dan inilah yang mungkin membimbangkan dalam masyarakat kita pada hari ini, apabila peperangan yang mungkin dalam hadis ini disebutkan peperangan ataupun pertempuran secara bersenjata, angkat senjata. Tetapi angkat senjata yang ada pada hari ini ialah angkat senjata media yang mungkin kesannya lebih teruk dan juga lebih hebat dan lebih dahsyat kesannya mungkin berbanding dengan peperangan ataupun pergaduhan dengan pedang yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, apa yang mungkin kita boleh kongsikan ataupun kita boleh keluarkan daripada hadis ini, khususnya dalam konteks semasa dan penggunaan media yang ada pada hari ini, ialah saya nak menyentuh tentang yang disebut sebagai fitnah. Apa yang mungkin sering difahami tentang fitnah ini ialah kita menyebarkan benda-benda yang tidak berasas, yang palsu. Tuduhan tanpa bukti, yang memanglah tuduhan tanpa bukti itu perkara yang diharamkan oleh agama. Menipu, mendakwa perkara yang tak ada asas, tak ada bukti, palsu, ini memang tak bagus dan tidak baik.
Semua kita maklum dan semua kita faham dan juga disentuh dalam khutbah kita baru-baru ni, khutbah Jumaat baru-baru ni. Apa yang mungkin saya nak kongsikan kat sini juga bila kita berbicara dengan hadis ini ialah maklumat yang betul, maklumat yang sahih. Tetapi apabila maklumat yang betul dan maklumat yang sahih itu yang boleh mencetuskan pergaduhan, boleh mencetuskan peperangan, dia juga termasuk dalam perkara fitnah. Kerana perkara fitnah ini tak semestinya perkara itu palsu. Kau tuduh aku je. Ya, tuduh itu adalah tuduh perkara yang palsu, yang tak benar. Tetapi bila disebut fitnah ini juga meliputi perkara yang betul, maklumat yang benar. Tetapi apabila disalahguna dan juga tidak tepat keadaannya, dia juga membawa kepada erti fitnah, dan fitnah itulah sebenarnya bukanlah mesti kepada maklumat palsu, tetapi fitnah ini apabila memberikan implikasi yang tidak baik, kerana fitnah membawa maksud dosa, fitnah bawa maksud maksiat, fitnah bawa maksud ujian, fitnah bawa maksud peperangan, fitnah bawa maksud perkara yang tak baik, implikasi yang tak baik, itulah fitnah. Adapun perkara yang diada-adakan dalam agama kita sebenarnya tak disebut sebagai fitnah, disebut sebagai buhtan. Tetapi kita jarang dengar, jarang guna istilah ini. Dalam Al-Quran disebut buhtan, perkara yang tak ada, diada-adakan. Perkara yang perkara palsu sebenarnya. Tapi penggunaan yang digunakan secara meluas dalam kalangan masyarakat kita adalah fitnah ialah perkara yang palsu, perkara yang tipu, perkara yang bohong. Tak nafikan itu sebahagiannya, tetapi fitnah membawa maksud-maksud yang lebih luas lagi daripada itu. Termasuklah tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, yang dimaksud dekat dengan fitnah ini juga apabila sesuatu maklumat itu disebarkan tidak tepat pada masanya. Contohnya ialah membocorkan soalan periksa. Membuat dia ambil gambar soalan periksa untuk SPM contohnya, yang bukan pada masanya lagi. Dia sebar sebelum musim periksa, seminggu sebelum periksa, 3 hari sebelum periksa, bocor soalan. Siapa yang membocor adalah pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Ambil gambar je, kan? Dia sebar perkara berkenaan. Sedangkan soalan periksa itu perlu disebarkan pada masa yang ditentukan. Sebar soalan periksa ni betul ke tak betul? Betul, soalan periksa tu, soalan itulah yang akan keluar nanti. Soalan itulah yang akan keluar pada masa SPM ni contohnya. Tetapi disebarkan lebih awal, itulah yang fitnahnya. Itulah implikasinya yang tidak baik. Tak semestinya perkara itu perkara yang bohong, perkara yang tak betul, perkara yang palsu, tak semestinya. Perkara ni betul, ni soalan periksa nanti betul akan keluar ni. Tetapi apabila disebarkan lebih awal daripada sepatutnya dari yang disebut sebagai soalan bocor, maka dia membawa kepada banyak susah kepada orang lain. Apa yang susah? Cikgu kena buat soalan lagi. Kemudian pelajar kena akan duduk lagi peperiksaan pula. Kemudian nak mencetaknya pula. Nak cetak bukan satu sekolah, silap-silap kena cetak satu Malaysia. Banyak cerita, banyak susahnya berlaku kalau berlakunya satu-satu kebocoran soalan periksa, banyak hal. Dan tidakkah itu yang disebut sebagai fitnah? Membawa kepada implikasi yang tidak baik, bukan tak betul, tetapi disebarkan bukan tepat pada masanya.
Yang kedua tuan-tuan, termasuklah juga dalam bukan tak kena pada masanya juga ialah menegur orang lain. Menegur orang lain bukan pada masanya juga. Nak tegur orang ni pun bukanlah boleh kita cakap lebih kurang. Bukanlah kita boleh cakap ikut dan bukan masanya. Tak kena tengok masa yang sesuai nak cakap dengan orang. Sebab kita nak menegur benda-benda yang bukan senang, nak tegur kesalahan orang lain. Ini tegur pukul 3 pagi. Ini tegur kawan tu tengah lapar. Ini tegur tak kena pada masanya. Menegur suami tengah lapar, mana boleh. Menegur isteri tengah benda yang dia tengah lepas letih masak, kita pun tegur, ini tawar ni. Oi. Itu semua bawa implikasi memang tak baik lah ceritanya. Kan? Itu yang disebut sebagai fitnah. Betul kalau benda tu apa namanya tawar ataupun terlebih masin, betul. Kan? Betul kesalahan orang tu betul, tetapi cara kita mengolah cara dan masa yang sesuai itu yang menyebabkan implikasinya tidak baik. Bukan mengelokkan, tetapi lebih tak baik lagi apabila kita menyebutkan perkara berkenaan. Begitu juga tuan-tuan, apabila maklumat itu, bahan itu tidak kena tak sesuai pada penerimanya. Betul dah, tetapi penerimanya tak sesuai. Maklumat itu sepatutnya kita cakap kepada bosnya, tapi kita cakap kepada orang-orang bawah, akan memberikan implikasi besar pula persepsi orang bawah terhadap orang atas. Sepatutnya cakap pada orang atas sahaja. Ataupun sepatutnya cakap pada suaminya, cakap pada isterinya, cakap pada orang yang tertentu. Tetapi apabila diterima oleh semua orang yang tak sepatutnya untuk mengetahui, bila mereka tahu, dia akan jadi lebih susah lagi. Kerana itulah yang disebut sebagai fitnah. Kan? Bukan tak betul, betul. Seperti mana juga apabila yang bercakap itu budak kecil. Kan? Budak kecil nak menegur orang yang dah tua, orang yang senior, orang yang besar, orang bawah nak tegur orang atas pun tengok keadaannya juga. Ada masanya juga. Bukan tak betul, betul. Salurannya supaya maklumat-maklumat ini kalau tak digunakan dengan baik, dia akan tadilah kita sebut bermula dengan berbeza pandangan. Tidak diuruskan dengan baik, dia akan bawa kepada perselisihan. Perselisihan tak diuruskan dengan baik, dia bawa jadi gaduh. Gaduh tak apa ini, akhirnya akan jadi bertumbuk. Bertumbuk sudahnya kan akan akhirnya klimaknya mungkin bawa kepada peperangan. Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak tepat pada keadaannya tak sesuai untuk kita sebut. Seperti mana memanjangkan ucapan ketika mana orang dah tengok jam. Kan? Orang semua dah tengok jam. Kan? Orang semua dah tengok pintu. Kita penceramah bercakap lagi, pumpang-pumpang lagi. Kan? Perasmi bercakap panjang lagi, orang dah lapar nak makan. Kan? Dia syok bercakap. Kan? Memanglah dia baru datang, orang menunggu tu dah daripada pukul 8 pagi. Kan? Tak makan lagi, dia datang pukul 10. Dia bercakap perempuan sampai pukul 11, orang tak makan lagi, contohlah. Kan? Jadi semua ini walaupun betul apa yang dicakap, tetapi mungkin masa itu tak sesuai nak dicakap. Kan? Yang menyebabkan dia punya implikasinya mungkin orang tidak selesa, mungkin orang marah, mungkin dan tadilah akan dibawa kepada implikasi yang tak baik. Termasuklah juga menyebarkan kelemahan pasangan. Kelemahan pasangan ini betul, bukan tak betul. Cerita isteri dia tak pandai masak, cerita isteri dia tak pandai mengemas. Memang betul lah tak pandai masak, memang betul lah tak pandai mengemas. Memang betul, bukan salah. Kan? Itu cerita tentang isteri, cerita tentang suami pun sama juga. Kan? Dia cerita sesama dia, suaminya begitu begini, kuat menengkur lah. Kan? Tidur begitulah, makan begini, macam-macam lah cerita hal suami. Betul hal suami itu. Tetapi menyebarkan perkara berkenaan itulah yang tak betulnya. Kan? Kerana perkara ini memerlukan kepada
kepada cara yang sesuai. Sebab itu hadis tadi menyebutkan bahawa kan, bila dua orang Islam ni bergaduh, dua-dua tu pada asasnya tak betul berlaku. Perlu untuk dikoreksi kenapa perkara itu boleh berlaku. Melainkan kalaulah yang kawan tu tadi pergi nak pergi bunuh dia, dia terpaksalah menahan diri, dia terpaksalah untuk mempertahankan diri, itu lain cerita. Tetapi apabila kedua-duanya memang ada intention, ada niat untuk membunuh, berperang, dan itu yang menjadi masalah dan dihalang oleh agama. Apapun dia punya spektrum fitnah ni cukuplah luas, cukuplah besar, kan? Kerana dia perlu dilihat daripada sudut implikasinya. Yang dimaksudkan dengan fitnah ni menuduh orang tanpa bukti itu, yang dimasukkan juga dalam fitnah bukan disebabkan tuduh itu, tetapi disebabkan implikasi daripada tuduh itulah yang menyebabkan dia dimasuk dalam erti fitnah. Bukan sebab tuduh itu adalah mengada-adakan cerita benda yang tak betul. Dalam agama disebut sebagai buhtan. Tetapi apabila perkara itu berlaku membawa kepada implikasi yang tak baik, maka itulah fitnah yang berlaku dalam masyarakat. Seperti mana fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman ni apa maksud fitnah akhir zaman? Kan? Dalam hadis, dalam kitab-kitab Bukhari dan sebagainya disebut hadisul fitan. Hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah. Apa maksud hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah? Kan? Adakah semua tu tuduhan tanpa bukti belaka? Perkara yang palsu belaka? Tidak, tuan-tuan. Kalau tengok dalam hadis-hadis Sahih Bukhari, Muslim dan sebagainya, masing-masing menyusun dengan kaedah dan cara masing-masing. Dan antara yang dibincangkan dalam kategori bab fitnah ini ialah peperangan akhir zaman, pembunuhan. Yang termasuklah hadis ini pun termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan pembunuhan, dan itulah yang perlu dilihat bahawa fitnah ini mempunyai maksud yang lebih luas. Termasuklah juga dalam fitnah ini juga kadang-kadang forward perkara yang maklumat-maklumat yang boleh mencetuskan bergaduh dalam grup WhatsApp. Kan? Perkara ini juga perlu untuk diberikan perhatian supaya bergaduh-gaduh sampai left group, sampai apa semua ini perlu yang dijaga dalam masyarakat kita. Memang ada perkara yang tak betul berlaku. Memang ada perkara yang salah berlaku dalam masyarakat kita di mana-mana, tapi kita perlu menguruskan dengan baik supaya dia akan bawa kepada implikasi yang baik, bukan kepada implikasi yang boleh mencetuskan pergaduhan dan juga mencetuskan peperangan dalam masyarakat. Tuan yang dimati Allah, itu yang boleh kita lihat daripada hadis ini. Apabila Nabi SAW menyebutkan bahawa apabila dua orang Islam bertemu dengan pedang masing-masing, bergaduh, bertempur kedua-dua ini, yang membunuh dan yang terbunuh itu masuk dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan yang dimati Allah, seterusnya kita kepada hadis yang ke-7. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah dia berkata, Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'in minad duljah. Sesungguhnya kata Rasulullah, agama itu mudah. Agama Islam ni mudah. Wala yushaddadina ahadun illa ghalabah. Dan orang yang memberat-beratkan agama, akhirnya dia akan rasa agama itu berat dan akan menyusahkan dirinya sendiri. Fasaddidu, maka kamu buatlah, beramallah, sungguh-sungguhlah. Wa qaribu, dan kamu dekatlah dengan Tuhan. Wa abshiru, kamu rasa gembiralah, janganlah rasa sedih-sedih sangat. Wasta'inu birrauha, kamu mintalah kepada Allah Ta'ala pada waktu pagi, pada waktu petang dan juga pada waktu malam, iaitu pada sepertiga malam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita pun sedia maklum bahawa Islam ni suatu agama
yang sesuai untuk semua manusia. Daripada zaman Nabi Adam sehinggalah pada masa kini, agama yang dibawa oleh Rasul-Rasul yang terdahulu termasuklah Nabi kita Muhammad ialah agamanya Islam. Nabi Adam bawa Islam. Nabi Nuh bawa agamanya Islam. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi kita Muhammad bawa semuanya agama Islam. Yang mengajak manusia beriman kepada Allah. Tetapi syariat di kalangan Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul mungkin berbeza antara satu sama lain kerana berbeza masa keadaan masyarakat, zaman yang menyebabkan perlu kepada perbezaan bentuk syariat. Tetapi Allah Ta'ala itulah yang disembah oleh masyarakat zaman Nabi Adam, zaman Nabi Musa, Nuh. Allah Ta'ala yang sama. Oleh kerana agama yang dibawa oleh semua Nabi dan semua Rasul ini untuk semua manusia, maka agama ini seharusnya menjadi agama yang tidak membebankan dan agama yang mudah untuk diamalkan. Apa buktinya? Buktinya ialah perkara yang halal lebih banyak daripada perkara yang haram. Perkara yang dibenarkan dan dibolehkan jauh lebih banyak daripada perkara yang haram. Perkara yang haram ni sikit je. Tak banyak pun. Makan yang haram ni tak banyak. Pakaian yang haram pun tak banyak juga. Kan? Perkara-perkara yang haram ni memang tidak banyak. Apabila Allah Ta'ala mewajibkan sesuatu perkara ataupun mengharamkan satu-satu perkara, apabila diharamkan satu-satu perkara, mesti ada alternatifnya. Ada dia punya alternatifnya, dan kalau memang tak boleh langsung, diberikan kelonggaran yang disebut sebagai darurat. Ada kelonggarannya. Tapi pada asasnya, kalau Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu makanan, contohnya babi, ataupun bangkai, ataupun anjing, ataupun benda-benda lain yang Allah Ta'ala haramkan, banyak lagi perkara yang halal. Kan? Lembu, kambing, kubau, macam-macam. Banyak lagi perkara yang halal yang Allah Ta'ala berikan. Kenapa manusia suka kepada perkara yang haram? Kan? Pakaian, macam-macam jenis pakaian yang halal. Macam-macam jenis pakaian yang halal. Tetapi manusia, setengah manusia memilih perkara yang haram. Kenapa? Sedangkan banyak pilihan pakaian yang halal, nak lebih cantik, nak lebih banyak lagi perkara yang halal. Kenapa dipilih perkara yang haram? Minuman, pergi kat kedai minum, senarai minum teh je saya rasa dekat 10 pun mungkin apa, teh saja, kan? Teh obeng, teh limau ais, teh halia, tak masuk lagi teh janda, teh apa macam-macam lagi tuan-tuan. Kopi, macam-macam perkara yang halal ni cukup banyak. Perkara yang haram tak banyak disebut minuman. Kan? Tapi manusia suka kepada perkara yang haram. Itulah nature manusia. Maklumat yang betul cukup banyak. Tetapi maklumat yang salah tu juga yang ingin disebar-sebarkan, yang disensasikan. Itulah nature kepada perkara yang haram. Kan? Makanan pun sama juga. Kan? Minuman, pakaian, semua perkara ini tuan-tuan, dia ada tarikannya. Perkara yang ajaran sesat, macam-macam ajaran sesat. Ayah pin lah, apa benda lah, semua sesat-sesat ni. Itu yang kadang diminati oleh orang ramai. Kan? Masjid punyalah banyak, surah punyalah banyak, Quran punyalah banyak. Tak nak ikut perkara-perkara yang sesat. Nak shortcut masuk syurga kot, saya pun tak faham lah juga. Kan? Perkara yang halal cukup banyak. Kan? Tetapi setengah manusia memilih perkara yang haram. Realitinya, faktanya ialah perkara yang haram itu sedikit, perkara yang halal itu banyak. Tidakkah ini bertepatan apa yang Nabi sebut, sesungguhnya agama itu mudah. Kan? Agama tak menyusahkan. Memang ada komitmen yang diberikan kepada kita manusia. Untuk semayang, untuk puasa, mesti ada komitmen yang diberikan. Tak ada komitmen langsung. Pergi sekolah, kan? Kena adalah komitmen untuk belajar. Tapi kalau pergi sekolah tak ada kena buat apa-apa, pergi sekolah tak buat apa-apa, sekali-sekala ialah boleh
Maknanya kalau cikgu buat gotong royong sekali-sekala boleh lah. Tapi kalau hari sekolah tak ada apa-apa, jadi apa gunanya datang ke sekolah? Allah Ta'ala hantar kita kat dunia ini mempunyai misi yang tertentu, misi yang tersendiri. Kalau tak ada buat apa-apa, tak adalah misinya. Mesti Allah Ta'ala berikan kepada kita sedikit tanggungjawab. Untuk kita hidup di atas muka bumi ni supaya menjadi manusia yang baik. Dan tanggungjawab itu dalam agama kita tidak membebankan. Kalau menyusahkan, kalau berat, kalau susah, ada dipanggil dengan hukum darurat. Kan? Hukum darurat. Kan? Kalau tak ada benda yang haram, tak ada benda yang halal, haram itu sahaja pilihan yang ada, maka tak apalah. Gunalah sekadarnya. Kan? Bukanlah guna sampai ikut sedap. Kan? Ini perkara yang perlu untuk dilihat dalam perkara ini supaya kan kita dapat memahamkan kawan-kawan kita yang baru nak rapat dengan agama. Orang bukan Islam, mungkin yang baru nak kenal Islam, ataupun yang baru ada kesedaran Islam, kita singkatkan bahawa banyak perkara mudah dalam agama. Kan? Ada pun mungkin perkara yang darurat ni ialah kita terpaksa nak guna. Kan? Yang macam contohnya ada unsur babi dalam suntikan insulin dan sebagainya. Itu nak buat macam mana? Itu mungkinlah keadaan yang sudah memaksa, kan? Mungkin darurat yang sampai kepada tahap hajat dan sebagainya, itu gunakanlah dalam sekadarnya. Tetapi secara umumnya taklah kita nak menganggap agama ini sebagai menyusahkan, tetapi agama dia akan menyusun atur tadbir hidup manusia ini. Yang susahnya bukan agama, yang susahnya apabila manusia tak nak ikut agama. Apabila manusia mempertuhankan hawa nafsunya, itulah yang susah. Itulah yang menyebabkan dia kata agama ni susah. Tapi kalau dia ikut agama, maka dia akan jadi mudah. Dan kerana agama ni tidak membebankan manusia, tetapi agama menyusun hidup manusia dalam keadaan yang lebih baik. Mungkin dianggap agama ni susah antara lain sebab tak tahu. Sebab tak tahu. Kita ni pun kalau tak tahu, kita rasa susah. Tak tahu, kita tak pernah lagi nak pergi luar negara. Kita baru nak pergi, pening macam mana nak pergi. Nak pergi dekat airport, nak scan ni, pasport kita nak pergi custom macam mana. Kita tak pernah pergi. Mungkin kita tak tahu, tu memanglah susah. Orang yang mungkin tak masuk agama, tak tahu, mungkinlah susah. Mungkin begitu juga susahnya tuan-tuan belajar kitab-kitab fiqh. Susahnya sebab kita mungkin tak ada tahu, kita tak tahu. Itu yang menyebabkan kita jadi pening, kita jadi keliru. Ini ustaz boleh jamak ke tak? Kalau semayang begini, peninglah saya ustaz semayang jamak tak jamak ni. Kan ada yang kata boleh 3 hari, ada yang kata 5 hari, ada yang kata 7 hari. Macam mana ni? Kan? Ni balik kampung ni mukim ke mustautin kau. Memanglah tuan-tuan. Kan? Tapi kalau belajar satu, kita dah tahu, dia jadi mudah. Yang susahnya kalau kita tak tahu. Itu pun satu hal juga. Kan? Yang menyebabkan orang rasa susah sebab tak tahu. Tapi kalau tahu, dia taklah jadi susah. Semua ni adalah persepsi yang ada pada manusia. Bila menganggap agama ni susah, itu adalah persepsi. Tetapi bila kita pergi kepada realiti secara lebih objektif, susahnya kat mana? Yang payahnya kat mana? Kan? Yang tak tahunya kat mana? Yang beratnya kat mana? Yang tak bolehnya mana? Yang bolehnya mana? Kalau tahu satu-satu, dia akan merasakan agama ini mudah dan agama ini tidak membebankan manusia. Dalam hadis ini disebutkan wala yushaddadina ahadun illa ghalabah. Ada orang yang memberat-beratkan agama. Apa maksudnya memberat-beratkan agama? Ialah dia menjadikan perkara yang sunat itu menjadi fardu. Kan? Maksudnya benda memberat dia, benda tu biasa je, benda tu sunat je. Tapi dia rasa dia kena buat lebih banyak. Dia menyebabkan bila dia buat tu dalam keadaan akhirnya dia tak mampu nak buat. Dia mewajibkan diri dia untuk semayang tahajud 8 rakaat hari-hari.
misalnya, dalam keadaan mungkin dia tak dilatih untuk itu, tak terlatih lagi untuk itu, dia mewajibkan dirinya pada perkara yang tak wajib misalnya, kan? Dia nak puasa hari-hari, dia nak puasa, bangun malam, hari-hari dia nak bangun malam. Kata Rasulullah, wala yushaddadina ahadun, orang yang memberat-beratkan agama. Kata hadis Nabi, dalam hadis yang lain dia kata, kan, kalau kamu semayang malam hari-hari sepanjang malam, puasa hari-hari puasa, mata kamu akan cengkung, kata Rasulullah, kan, badan kamu akan kurus, badan kamu tak sihat nanti, kan, keluarga kamu ada hak. Ini semuanya diajar oleh agama tentang erti keseimbangan. Bukan sampai keterlaluan dalam memberat-beratkan agama, tetapi agama ini perlu kepada keseimbangan. Mungkin ada orang yang dia macam main bola lah, tuan-tuan. Orang dah yang biasa main bola, kan, main 90 minit okey je bagi dia, kan, sebab dia dah biasa dah main bola, hari-hari dia main bola 90 minit okey je, kan, atas ke bawah tak ada masalah. Kita yang main setahun sekali, family day, main setahun sekali, itu yang kadang-kadang boleh jadi senak, silap-silap qalu, kan, sebab main setahun sekali, kemudian suruh dia orang main daripada bawah ke atas, macam itulah dalam konteks agama ni. Maknanya dia mungkin belum biasa, dia baru nak ni, tapi dia mewajibkan dia ikut orang yang lebih tinggi, maka ini yang disebutkan Rasulullah, illa ghalabah, yang akhirnya dia tak mampu dan dibimbangi. Apabila dia buat perkara berkenaan, dia akan menyalahkan agama. Sudah-sudahnya langsung dia meninggalkan, tak pergi masjid dan surau. Sebab itu untuk orang yang mula-mula nak berubah, mula-mula nak jadi baik ini, dia perkara yang utama yang dia perlu buat ialah dia tinggalkan perkara yang haram. Kan? Mula-mula dia kena tinggalkan perkara yang haram dulu. Kan? Bukan dia kena buat sampai semayang sunat tahajud malam-malam, hari-hari, tak. Perkara yang haram tu dulu yang dia kena tinggalkan. Kan? Kemudian barulah dia pelan-pelan buat perkara yang fardu, istiqamah, kan. Kemudian buat perkara yang sunat. Dia bukan buat terus. Macam tuan-tuan boleh datang kuliah subuh hari ni, bukan baru tuan-tuan datang hari ni, baru semalam. Bukan pada bulan lepas baru datang. Tuan-tuan yang sudah tengok, saya tengok ni dah ada kat sini dah paling-paling tidak dah setahun. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Kalau tak duduk lepas subuh ni, baik balik tidur lebih sedap lagi. Kan? Sebab dah biasa. Dia dah biasa berapa tahun? Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun dah kita dah biasa semayang subuh dengar. Kan? Ini baru datang sehari nak buat amalan yang terlalu, bukan tak boleh, tetapi disesuaikan. Macam contoh tadilah, orang yang main bola, kan, orang yang dah profesional main bola, hari-hari main bola, dia 90 minit tu tak ada masalah bagi dia. Yang main setahun sekali ni, itu yang dibimbangi, takut-takut sakit jantung lebuh. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata Rasulullah, wala yushaddadina, agama tidak akan memberatkan seseorang. Yang memberatkan seseorang itu ialah dirinya sendiri, yang akhirnya dia akan tewas dengan agama, bukan sebab apa, sebab sikap dan juga salah faham dalam bab agama. Dan inilah yang ditegur oleh Rasulullah SAW terhadap beberapa sahabat. Antaranya yang semayang Isya baca surah Baqarah. Semayang Isya baca surah Baqarah. Saya pun balik awal, tuan. Saya pun balik awal. Semayang Isya baca surah Baqarah. Kan? Kalau Imam Zuhairi baca, tak berapa orang yang tinggal semayang Isya. Bukan masalah kita tak nak. Kita pun ada urusan lain. Dan itu adalah perkara sunat. Dan kita ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Bukan tak baik semayang Isya dengan baca surah Baqarah. Nabi marah kepada para sahabat. Nabi pun bukanlah semayang baca inna a'tayna macam kita. Kan? Rasulullah bukan semayang inna a'tayna. Rasulullah pun baca panjang juga. Kan? Selai dua lai satu surah memang Rasulullah baca panjang juga. Sahabat-sahabat Nabi baca panjang lagi daripada Rasulullah. Kan? Marah Rasulullah. Kan? Jadi ada yang tu imam ni kata pada orang yang komplain, dia kata engkau munafik, dia kata. Kan? Yang baca ni Muaz bin Jabal, dia baca panjang.
kan, waktu Rasulullah tak ada pergi keluar daripada Madinah, di antara yang menggantikan semayang Muaz bin Jabal. Muaz ni baca panjang. Orang sahabat-sahabat lagi marah. Muaz kata engkau munafik. Siapa yang komplain munafik. Marahlah para sahabat mengadu pada Rasulullah. Dia kata kami ni bukan semayang, kami pun ada letih, buat kerja apa semua kat luar, ada tanaman, ada apa, letih. Kemudian Rasulullah marah kepada Muaz. Wahai Muaz, afattan anta ya Muaz. Kamu buat fitnah ke wahai Muaz? Kan? Istilah Rasulullah ialah afattan anta ya Rasulullah. Afattan anta ya Muaz. Kamu buat fitnah wahai Muaz. 3 kali diulang oleh Rasulullah. Afattan anta ya Muaz. Kamu fitnah ke ya Muaz? Fitnah apa yang dia buat oleh Muaz? Sembahyang Isya baca surah Baqarah. Fitnah. Fitnah apanya? Kan? Kalau dilihat dengan maksud fitnah itu, dengan maksud kalau tuduhan tanpa bukti, yang Muaz ni nak tuduh siapa dalam sembahyang, kan? Tetapi yang dimaksudkan dengan fitnah ini ialah implikasi yang tidak baik selepas daripada itu. Sebab itulah bila kita sebutkan sahabat-sahabat ni tadi, ialah benda ni perlu ada keseimbangan. Ada di kalangan mereka yang yang bacanya panjang. Ada di kalangan mereka yang tak nak kahwin pun ada. Tak nak kahwin. Rasulullah tegur. Kan? Dia kata, aku ni Rasul. Aku Rasul. Kan? Korang siapa? Dalam bahasa yang lain. Korang siapa? Aku kahwin. Kan? Aku semayang. Aku puasa. Kan? Aku tidur. Aku Rasul. Korang ni. Kan? Rasulullah marah kepada sahabat yang memberat-beratkan agama dalam perkara yang tak sepatutnya. Ini yang kita maksudkan dengan keseimbangan. Kerana konsep pahala ini, tuan-tuan, bukanlah mesti dalam bentuk amal ibadat, semayang, puasa, tetapi konsep pahala ialah perkara yang kebaikan, perkara yang boleh menyumbangkan kepada pahala yang boleh bawa kepada akhirat. Inilah bentuk pahala yang tak semestinya dalam bentuk amal soleh yang khusus, macam semayang, puasa, tetapi menjadi jawatankuasa, menjadi jawatankuasa persatuan penduduk yang membantu hal ehwal orang lain, menjadi jawatankuasa masjid, macam-macam lah konteks yang lebih luas lagi. Bekerjaya kita ni pun, dan walaupun kita pegawai kerajaan, walaupun swasta, tapi pegawai kerajaan yang membangunkan bidang-bidang yang tertentu, membuat pendidikan-pendidikan dalam bidang yang tentu hasil daripada kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Dia berusaha bersungguh-sungguh menyumbang kepada agama. Bukan dari sudut gajinya saja, gaji tu gajilah, tetapi itu yang boleh kita luaskan konsep mendapat pahala ini yang disebut sebagai agama. Kata Rasulullah, orang yang memberat-beratkan agama dalam bentuk yang tak seimbang ni tadi, akhirnya dia akan tewas. Fasatidu, kata Rasulullah, maka buatlah amalan. Waqaribu, dan kamu dekatlah dengan Tuhan. Wa abshiru, dan kamu gembiralah, janganlah rasa susah hati sangat. Wa abshiru wasta'inu bil qadwa, kamu minta tolonglah dengan Tuhan pada waktu pagi, pada waktu petang, dan juga pada waktu malam, iaitu pada 1/3 malam. Berdoalah kepada Tuhan. Nak menceritakan agama ini sesuatu agama yang seimbang, agama yang sesuai untuk kita seluruh manusia, sama ada orang Islam maupun sama ada orang Melayu, orang Arab, orang Cina, orang India, semuanya sesuai dengan agama Islam yang sifatnya universal. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dua hadis yang kita bicarakan pada pagi ini yang dapat mengingatkan diri saya sendiri. Hadis yang pertama tadi menyentuh tentang erti fitnah, kan, yang dihalang oleh agama, yang dilarang oleh agama apabila dia boleh membawa kepada peperangan. Dan kata Rasulullah tadi, orang yang berperang, orang yang bergaduh dengan dua pedang masing-masing, sesuai dengan zaman itu pedanglah. Zaman sekarang ni berperang dengan media dalam keadaan yang tak betul. Yang ni perlu dilihat supaya kita dapat memerhatikan spirit daripada hadis ini, ialah mengelakkan daripada peperangan, mengelakkan daripada permusuhan. Dan itulah yang saya sebutkan tadi, fitnah tak semestinya benda palsu, tetapi benda betul. Apabila tak diuruskan dengan baik, dia juga boleh membawa kepada
endingnya fitnah. Itu juga dalam hadis yang kedua kita bicarakan tentang Islam ni agama yang mudah. Faktanya yang halal itu lebih banyak daripada perkara yang haram. Kenapa pilih perkara yang haram? Sedangkan perkara yang halal alternatifnya cukup banyak. Dan kalau ada yang haram tu tak ada alternatifnya, Allah Ta'ala memberikan hukum darurat untuk nak menyelesaikan masalah itu. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.